Saya terus bersama dengan rakan setugas yang sama kala merah dengan saya yang membuat liputan separuh akhir pertama Piala Malaysia antara Sabah dan JDT. Hai Fadhirul Syuhaimi, Assalamualaikum. Hai Adlin, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh gitu. Okey, Fad, macam mana dengan sesi latihan anak buah Datuk Ong Kim Swee tadi? Sempat ke Fadhirul meninjau? Baiklah dan juga penonton di arena, untuk maklumat saya sempat tadi meninjau boleh kita katakanlah persiapan terakhir, sesi latihan terakhir lah untuk pasukan Sang Badak ini, skuad kenalian Datuk Ong Kim Swee ini. Dan apa yang boleh saya katakan, mood pemain, situasi dalam kem Sabah FC ketika ini pada sebelah petang tadi dalam sesi latihan terakhir mereka sangat-sangat baik. Pemain kesemuanya dilihat sudah bersiap sedia untuk berdepan misi sukar, misi getir di laman sendiri di Likas pada esok berdepan JDT Adin. Semuanya baik-baik saja buat Sabah FC. Oh, itulah vibe yang kita nak untuk Sabah juga sebab mereka pun ada misi tersendiri untuk melayakkan diri ke Piala AFC kan. Okey, Fadhirul sempat tak memantau keadaan terkini beberapa tonggak utama Sabah yang masih dibelenggu kecederaan jika mereka mampu kembali untuk pertemuan ini nanti? Okey, inilah masalah sebenar yang dihadapi oleh Datuk Ong Kim Swee ketika ini menjelang aksi bertemu JDT pada esok. Kalau sebelum ini boleh saya katakanlah situasi Sabah lebih kuranglah dengan seperti mana yang dihadapi oleh Kelantan sebelum ini di mana mereka kehilangan. Dan untuk kem Sabah ini mereka kehilangan hampir 7 ke 8 pemain utama akibat daripada kecederaan, bukannya penggantungan tapi akibat daripada kecederaan. Antara pemain yang berkemungkinan besar tidak dapat diturunkan oleh Datuk Ong Kim Swee pada malam esok sudah antaranya ialah Gary Steven Robert, Nazirul Naim, dan apa yang lebih menggusarkan lagi, tonggak import yang berkemungkinan ataupun cergas sepenuhnya ketika ini hanyalah seorang, iaitu Taiki Kagayama, manakala Sadil Ramdhani dan juga Pak Tesu masih lagi dalam keadaan 50-50 dari segi faktor kecergasan mereka, sama ada mampu diturunkan, sama ada mungkin 45 minit pertama ataupun 45 minit kedua seterusnya di babak kedua, belum pasti Adlin. Jadi itulah masalah besar, masalah utama yang dihadapi Sabah FC ketika ini. Namun kita harus ingat mereka masih lagi mempunyai pemain-pemain yang berpengalaman, pemain-pemain harapan mereka sudah semestinya, antaranya kapten pasukan Badrul Bakhtiar, Amri Yahya, Farhan Roslan, dan juga, namun suka saya kongsikan update terkini yang boleh saya bawakan, penjagul mereka Damien Lim juga berada dalam keadaan situasi 50-50 juga ketika ini akibat daripada kecederaan yang dialaminya ketika aksi suku akhir kedua berdepan Kuching City tempoh hari, Adlin. Jadi itulah kita menarik untuk kita saksikan bagaimana percaturan taktikal Datuk Ong Kim Swee dalam perlawanan esok. Oh, tugas yang memang sungguh getir, Fadhirul. Ramai pemain yang tak 100% fit kan. Dan kita sentuh dah tentang Sabah dan mengenai JDT, Fadhirul, selepas mengikuti perlawanan JDT dengan Kelantan di Iskandar Puteri minggu lepas, ada tak apa-apa khabar mengenai status pemain skuad JDT selepas kemenangan itu, mungkin dari segi kecederaan dan kecergasan, Fadhirul? Okey, kalau kita lihat ketika aksi kemenangan besar mereka ke atas Kelantan tempoh hari di SSI di Stadium Sultan Ibrahim, JDT sebenarnya hadir ke Sabah. Saya rasakan mereka hadir dalam keadaan yang cukup selesa, membawa kehadiran pemain barisan terbaik mereka untuk perlawanan malam esok. Seperti mana kita tahu di aksi suku akhir ketika berdepan Kelantan tempoh hari, mereka merehatkan Hector Bidoglio, merehatkan Arif Aiman, Leandro Velasquez. Dan kita dapat lihat pemain-pemain ini sebenarnya direhatkan atas percaturan taktikal Hector Bidoglio. Selain daripada untuk mengelakkan daripada berdepan risiko kecederaan, Hector juga tidak mahu pemain-pemain yang mampu untuk beraksi mengutip kad kuning yang berisiko dan menyaksikan mereka mungkin terpaksa kehilangan beberapa tonggak utama akibat daripada penggantungan. Jadi saya rasakan malam esok JDT bakal hadir ke Likas ini dengan senarai kesebelasan terbaik mereka, dan sudah pasti gandingan sensasi Bergson da Silva serta Fernando Forestieri sekali lagi bakal menjadi taruhan Hector Bidoglio, Adlin. Oh, Fadhirul, so macam
agak tak seimbang lah sebab JDT complete team, tak ada masalah kecederaan apa-apa, dengan Sabah pula pelbagai cabaran yang perlu diharungi. Jadi pandangan Fadirul lah mengenai keputusan jika Sabah mampu buat kejutan di Likas esok. Mampu ke? On paper, sudah semestinya pilihan memihak kepada pasukan JDT. Namun tidak mustahil seandainya para pemain yang bakal diturunkan pada malam esok oleh Datuk Ong Kim Swee mengikut segala perancangan yang sudah pun diatur, saya pasti kejutan tidak mustahil untuk berlaku walaupun sukar. Namun Adeline, suka saya kongsikan dua faktor utamalah yang bakal memainkan peranan penting kerana di Sabah ketika ini, semenjak saya hadir di sebelah petang tadi, saya tiba di sebelah petang tadi, hujan sangat-sangat lebat. Hanya ketika ini sahaja kita dapat lihat hujan sudah pun berhenti buat seketika. Dan kalau kita tengok ketika aksi suku akhir tempoh hari berdepan Kuching City juga, perlawanan terpaksa ditunda hampir 45 minit berlangsung, yang pada awalnya sepatutnya berlangsung pada 8.15 minit malam, terpaksa dianjak ke 9 malam. Jadi yang merisaukan, saya merasakan faktor utama yang memainkan peranan esok adalah faktor cuaca. Seandainya hujan lebat turun di bandaraya Kota Kinabalu ini, sudah semestinya corak permainan kedua-dua pasukan agak berbeza, dan kita mengharapkanlah perlawanan dapat dilangsungkan seperti mana yang sudah pun dijadualkan. Dan satu lagi faktor seperti mana saya maklumkan tadi, kecederaan pemain utama yang membelenggu pasukan Sang Badak Adelaide. Oh, macam-macam, tak sabar untuk lihat perlawanan tu. Tapi itulah betul lah kata Fad, kalau betul lah cuaca menjadi faktor esok, mungkin pasukan mana yang paling yang boleh adapt paling mantap, paling tepat akan menjadi juara untuk perlawanan tersebut. Terima kasih Fadirul.